A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, yang bahagia tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan jawatankuasa, hulu balang, penggerak masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Tak kira lah kan, Tok Ketua Persatuan Penduduk, Ketua Lorong, semua yang sampai hadir pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita bersama di dalam kuliah ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Dan kalau kita tengok topik hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam role model terbaik institusi keluarga. Ni semua orang dah tahu dah, ni ayat penyata, bukan tajuk lagi dah, bukan satu soalan lagi dah, memang dah ternyata dan jelas. Semua orang memang dah tahu. Setiap tahun kita buat ceramah maulud, kita buat ceramah surat Mi'raj, kita buat ceramah awal Muharram. Satu-satunya hero yang tidak berganti, kan? Iaitu Nabi kita seringkali menjadi tempat ikutan. Kalau puasa, Nabi puasa macam mana? Kalau belajar, Nabi belajar macam mana? Kalau Nabi menegur, macam mana cara Nabi menegur? Jadi suami, macam mana cara Nabi jadi suami? Raya, macam mana Nabi raya? Puasa, macam mana Nabi puasa? Kan? Macam mana cara Nabi berkawan? Macam mana cara Nabi dengan para sahabat? Macam mana Nabi dengan keluarga Nabi? Macam mana dengan anak-anak, dengan cucu baginda? Macam mana dengan isterinya? Setiap tahun kita panggil penceramah yang berbeza-beza. Daripada tahun berapa, daripada kita kecil sampailah sekarang dah 1444 Hijriyah 144. Setiap tahun penceramah yang berbeza-beza, tajuk yang pelbagai. Malam tadi kekasih kiriman Allah, ceramah malam tadi. Hari ini role model pula, kan? Jadi tajuk pun berbeza-beza, penceramah berbeza-beza. Yang sama perangai kita, tu ya, kan? Tak berubah-ubah, kan? Dia macam tu kan? Tapi tak, bukan, sebenarnya memang tu sifat kita. Sebab manusia, kan? Insan, manusia, insan berasal dari perkataan orang kata, daripada perkataan insan tu sendiri membawa maksud lupa, kena selalu diingatkan, kan? Jadi selagi mana walaupun kita pernah dengar apa yang penceramah tu bagi tahu, dah dengar dah ni, tapi selagi mana belum buat, kena anggaplah tu benda baru, kan? Kena anggap tu benda baru. Nak tukar mic ke? Oh ya, tambah. Nak kena mula balik ke? Tak adalah. Oh ya, dua. Dah memang mula-mula slow. Mula memang slow, kan? Dia tak tahu yang masuk gear 3, kan? Dia gear 1 sabar. Kalau sabar kan sangkut, kan? Enjin kita tu dia mula gear 1 dulu tak, kan? Jadi hari ini kita membincangkan tentang Nabi kita, role model yang terbaik, yang mana kita tengok bagaimanakah dalam Quran Allah Ta'ala beritahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sadaqallahul azim. Dalam Quran Allah beritahu, dan sungguhnya pada diri Rasulullah tu ada satu contoh ikutan terbaik, uswatun hasanah, teladan yang terbaik, role model yang terbaik, kan? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsira, maka hendaklah dia mengingat Allah sebanyak-banyaknya.
Jadi bila tengok tu uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik, confirm. Ayat tu uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Dia bukannya bajet-bajet baik, bukannya macam baik, bukannya antara yang baik. Dah cakap contoh ikutan terbaik, full stop, muktamad. Tu ya. Jadi konolah ikut, kan? Konolah ikut. Jadi mana kata dah tu contoh yang terbaik. Contohnya tu terbaik, contoh tak ada, tu lah yang terbaik. Jadi kenalah ikut. Tu sebabnya kadang-kadang kita gemar cakap, kita tak sadar dalam hidup kita apa yang kita sebut ni, Nabi dengar. Nabi tahu, malaikat catat dia semua. Umat kita ni macam mana, kan? Bila cakap kau ni bergaduh-bergaduh, cuba bawa-bawa lah elok, cukup-cukuplah bergaduh tu. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat, ini kan pula kau. Kemudian jawapan yang paling biasa orang Melayu, bukan orang Islam, orang Melayu, aku ni bukan Nabi, itu Nabi lain lah. Jadi kalau Nabi dengar, tentu-tentu Nabi kecil hati. Sebab dah tahu Nabi buat yang baik ni supaya kita ikut. Ikut yang terbaik. Kenapa nak ikut yang poning-poning, kan? Yang poning-poning tu kan yang nak ikut, kan? Ikutlah yang terbaik. Itu sebabnya bila ada ahli falsafah barat, dia menyusun, kan, kedudukan Nabi kita sebagai pemimpin yang paling hebat sekali, di ranking nombor 1. Tapi nombor 2 sampai nombor 20 semua kafir. Dia letak Bush lah, Reagan lah, dia letakkan macam-macam, Hitler pun ada tu, kan? Jadi kita tak boleh nak terima senarai ini. Sebab nombor 2 sampai nombor 20 tu tak layak nak susun dengan Nabi. Kalau kita terima, macam mana kedudukan Sayyidina Abu Bakar? Macam mana kedudukan Nabi-Nabi lain? Nabi Sulaiman yang hebat dulu macam mana? Ke mana kedudukannya? Jadi susah kita layan propaganda orang luar ni, kan? Tapi yang confirm, Nabi kita yang terbaik. Michael Hart kata manusia yang paling hebat Muhammad. Kata Mahatma Gandhi pula, aku ingin sekali bertemu, kalau boleh pulang aku nak sangat berjumpa dengan Muhammad. Kerana kalau Muhammad ni tak ada, tentunya dunia tidak akan kacau bilau seperti hari ini. Bayangkan tu, sampaikan tu yang bukan Islam tu bagi pengiktirafan kayak Nabi kita sampai macam tu sekali. Kita ni relax, kan? Macam tu, macam tak ada apa-apa, ya, kan? Sebab dalam ceramah maulud ni dua, ya, kan? Ceramah maulud ni, pertama kita dengar pengisian, yang kedua makan, kan? Yang kedua, jadi kebiasaan lah, kayak kampung, kayak Kelanggit tak, kan? Dia makan tu mustahak tu, kan? Lauk apa, mesyuarat kan, tentu menu apa, nak bungkui ke, nak hidang ke, semua bincang tu, kan? Tapi pengisian tu yang mustahak tu, kan? Pengisian tu mustahak, kan? Kita nak ambil tu, yang mana satu kita nak ambil. Bila kata Nabi kita sebagai role model terbaik, kenapa diceritakan sebagai role model pada institusi keluarga? Sebab hari ni rumah tangga huru-hara, kacau bilau, tak tahu mana satu nak diabur, kan? Dengar nak pula cabaran hari ni tak sama macam dulu. Dulu mana ada TV 24 jam dulu nak buka TV pun azab. Nak buka TV tu kono ada pintu, mana ada remote dulu, berpusing, berpintar, pelatap tu. Dapat TV 1. Zaman saya kecil sekolah rendah dulu, saya jadi remote. Abah kata 1, tekan 1, 2, 2, 3, 3, 1 sampai 9, TV 1, TV 2, tak ada TV lain lah, kan? Kosong untuk video. Ingat lagi, tu pun yang kaya je ada video tu dulu, kan? Pukul 5 baru start TV, pukul 5 baru mula TV. Sebelum tu tengok jam, kalau buka TV tengok jam, tak pun macam tu bunyi, kan? Ayo dulu. Mana budak-budak hari ni mana merasa pusingkan aerial tu, kita merasa. Kita juga ingat ni, Ardi Wiranata lawan Fukok Kiong, arwah abah saya, tengah hujan dengan wabeh, kan? Kau pusing-pusing lagi, kita dengar suara dia, lagi, kau pegang dia tak tahan tu, dia sadap tengok ke dalam tu. Tak, itu dulu, nampak? Sekarang, ya Allah, TV tak cukup dengan TV, siap ada beyond, boleh record
Tak cukup dengan rekod, ada pula TV satelit beribu channel. Tapi dulu ingat lagi, tutup mata dulu kan, punya nak jaga akhlak dulu, tutup mata. Abah tengok kan, tutup, abah yang confirm, dah je abah pula kan. Dulu lah kan, agaknya lah kan? Tapi tu dia, tu yang cakap cabarannya berbeza. Jadi apa yang ada, macam mana susah dah sekarang kan, macam mana nak buat. Woi, lain macam. Budak-budak sekarang lagi pandai daripada kita. Orang dulu tak pandai, dia kata. Budak sekarang pandai. Budak sekarang dia boleh marah mak dia. Saya tak nak belajar, saya nak jadi YouTuber. Dia cakap, saya tak nak belajar, saya nak jadi YouTuber. Jadi YouTuber kaya, dia kata macam tu. Ya kok. Saya jawab, jadi YouTuber tapi banggang melantun-lantun baik apa sahabat. Kadang-kadang dia lupa antara nilai ilmu tu berbeza dengan orang yang tak ada ilmu. Itu sebab ada orang jadi YouTuber, idea tak ada, ilmu tak ada, tu yang sampai sanggup membodohkan diri sendiri semata-mata nak mencari duit. Bak kata orang, bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing, biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Level tu nak kena jaga. Kena baham harimau, maruah tu ada. Macam mana kena mati main kena baham harimau? Basah harimau, basah. Ini kena gigit anjing, melumpuh-melumpuh langsung mati. Bondo maksud ilmu. Dia ni bagus, dia ni macam ni, bukan untuk kita, tapi kita dengan Allah Ta'ala. Itu yang Nabi ajar kita. Talibul ilmu faridah ala kulli muslim, dia kata. Menuntut ilmu wajib pada orang Islam. Nabi beritahu, tuntutlah ilmu. Itu sebabnya ketika Saidina Umar didatangi oleh seorang bapa bawa anak dia. Wahai Umar, kau tolong nasihatkan anak aku ni derhaka ni. Saidina Umar pun sekolah kalau budak tu, kau ni macam ni, tak boleh, berdosa masuk dengan aku, tuntang bagi. Sekali budak tu balik, wahai Saidina Umar, ada tak keadaan yang mana bapak pun boleh jadi derhaka? Soalan dia tanya. Ada, kata Umar. Ada 3 sebab. Pertama, kegagalan seorang ayah memberikan nama yang baik-baik kepada seorang anak. Basic nama pun salah bagi dah kau. Nama hari ni macam karangan. Menyumpah cikgu tu nak nulis kat register tu. Apa masalah korang orang yang baru kahwin ni letak nama anak macam karangan? Ni pun masalah kau. Letak Muhammad, senang. Ahmad, senang. Samsul, senang. Contoh tak maksudnya, jangan nyusah cikgu. Kan? Nama yang baik-baik letak nama Nabi Yusuf ke Musa ke, kan? Tak glamour nama orang tua, nama Nabi tu. Nampak tak? Kan? Ada tu combine tanda kasih sayang kita bang. Yahya Mahani, Yamaha budak tu. Itu nama Joput tu, bukan nama Islam tu dah. Tak. Kadang-kadang macam tu lah perangai. Sebab apa? Tak ada ilmu tadi. Meletak. Maka budak dia kata, wahai Umar, kalau macam tu ayah aku ni derhaka. Kenapa pula? Dia letak nama aku, maksud itu kumbang hitam. Malu aku dengan kawan-kawan. Nampak? Kita letak nama anak kan. Tak nama anak kadang-kadang. Nama anak jin letak tak perasan. Saya tak nak sebut lah kan dia yang asuh. Tapi anak saya ada seorang. Namanya Zakwan. Nama anak jin tu pun. Nah, tak perasan. Zakwan nak beri ketua pada anak jin tu. Kan? Anak saya sampai nampak. Bah dia nampak tinggi-tinggi. Dia jalan masuk dalam bilik abah. Itu abah kau kan tinggi tu kawan. Tak, ni contoh lah. Kadang-kadang ambil nama-nama baik, beli buku tu, nama-nama baik dalam Islam. Betul, nama tu nama baik, maksud dia elok. Tapi rupanya pada zaman Nabi dulu ada sahabat yang nama macam tu tapi perangai tak elok.
Saya tak nak sebut nama ya. Ada satu nama tu saya pernah tanya. Saya tanya ke apa ni, pejabat mufti. Sebab Ustaz Haji Nur Azamir dan kawan-kawan di pejabat mufti dia, kadang saya bagi 2-3 nama, cuba dia tengok dulu. Macam mana? Yang ni okey tak? Ni okey tak? Ni kita tak pandai, tanya orang pandai. Jangan lalu nama ni, jangan. Ni dulu ada zaman Nabi seorang macam ni nama pemalih dia. Oh ya ke? Dia orang ilmu tinggi, baca sirah banyak. Kan kita nama sadap. Oh nama ni maksud dia yang bijaksana, betul. Kan? Contohlah. Kan? Yang kedua, kegagalan seorang ayah menyediakan ibu yang baik untuk anaknya. Bapak tu dah aku. Maksudnya seorang suami kena didik isteri jadi baik supaya boleh didik anak. Dia kata macam tu, ayah aku dah aku sampai hari ni. Mak pun tak tahu siapa. Dan yang ketiga, kegagalan seorang ayah untuk memberikan didikan Al-Quran kepada anaknya. Sebab dulu silibusnya Al-Quran saja. Tapi hari ini ilmu dunia pun ada, boleh kena belajar. Sebab sekadaran untuk kita bekalan bawa ke akhirat besok. Tak ada masalah belajar ilmu dunia, tak ada masalah. Kan? Jadi kena belajar. Payah tak? Ni semua dunia ni Ustaz, dunia. Pakai handphone. Dunia, tak boleh tutup. Mikrofon dunia, tak. Teknologi pun kena belajar juga. Kalau tidak, kita ketinggalan. Sekarang ni kita live ni daripada US pun tengok itu, kan? Ya. Baru dia tahu ada satu masjid merupakan gate utama kepada Kelang. Kan ni ya. Saya mampu tak tahu sini Kelang gate apa. Wahal selalu lalu sini. Selalu kuliah ke Masjid Ibn Abbas depan lah sini boy. La ilaha illallah. Canggih kan? Canggih. Itu sebab saya kata tadi, kena tahu sebab Nabi kita mengajar kita ni, kita kena ikut. Dan bila kata Nabi contoh ikutan terbaik, ikutlah. Contoh ikutan terbaik. Dan hal ni kita tengok Rasulullah tak ada nasihatkan kita, kan? Tentang beberapa perkara, iaitu pertama, tidak membenci pasangan yang beriman. Macam tu. Jangan kita benci pasangan kita. Pasangan kita ni dia nak belajar, kita ajar dia elok-elok. Tu sebabnya kadang-kadang masalah, kadang ada orang dia nak kahwin, dia cari pasangan ni kan, kadang-kadang tak ingat dia, I bukan taste I lah Melayu ni, macam tu. I tak boleh, I nak yang mix, macam tu kan. I nak yang luar negara, macam tu kan. Negara pijak lah, kau tahulah. Dia nak yang tu. Boleh, tapi nasihat saya satu, banyak pengalaman kita tengok, ambil yang bersilang budaya dan agama ni satu je. Sebelum kahwin, suruh pasangan yang bukan Islam tu paling tidak bagilah dia 6 bulan mendalami Islam, paling tidak, tolonglah. Banyak dah berlaku. Akhirnya kahwin, dia berkahwin, dia masuk Islam semata-mata nak kahwin. Silap-silap bila dia dah kenal Allah tu, tak jadi dia kahwin dengan pasangan tu. Baru tahu, habis Ustaz dah tak jadi lah dia kahwin dengan saya. Eloklah tu. Maknanya apa? Maknanya dia sadarlah, kan? Apa yang lebih hebat dalam Islam ni selain berkahwin, gitu kan? Mana mungkin dia dah nampak jalan hidup dia, mungkin dia nak masa dia baru kenal Allah. Berapa banyak orang yang kahwin, masuk Islam sebab kahwin, bila dah kahwin dia tak taat. You jangan banyak cerita. You dulu kan nak kahwin dengan I, so masuk Islam, I masuk Islam ni suruh semayang lah, suruh puasa lah, banyak cerita you kan. Susah tu. Tu sebab saya tak kahwin, saya tak cari yang orang putih, susah. Oh cik ayat kan, yang benar tak dapat. Kan. Dah saya pun mix, belah mak saya Jawa, belah abah saya Minang. Tu yang muka macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang, jadi janang pantai lah kan. Kan? Jadi dalam alam rumah tangga tentu ada yang akan membangkitkan emosi. Jadi pentingnya semua mempunyai ilmu dan perlu tanam keimanan ni, dua usaha untuk cari memperkukuhkan keimanan kita. Sabda Rasulullah SAW, janganlah seorang mukmin membenci wanita yang beriman. Jika dia membenci salah satu perangainya, maka masih ada perangai lain yang menyenangkannya. Hadis riwayat Muslim. Isteri kita biasalah, orang perempuan apa dengan mak,
Dia kadang-kadang memang semua tak ada, semua tak ada yang sempurna. Kita pun tak sempurna. Itu sebabnya dalam pasangan perkahwinan ni, dalam bab kahwin ni, dinamakan dalam bahasa orang Kelanggit sebut tu reciprocal process. Macam tu, saling lengkap melengkapi kan. Tu sebabnya kadang-kadang bila orang nak bercerai, dia buka je keburukan orang tu. Memang betul, tapi tak elok. Orang dia tak pandai masak, dia memang tahu, memang kalau makan tu menyentuh cakik, kita tuduh perempuan ni. Yang kau pula menterdarah, kau juga kau tak ada suruh bini kau belajar masak kau apa. Dulu masa mula-mula kahwin, I tak kisah pun, you tak masak pun tak apa, I bercinta dengan you ni, hidup I makna sangat. Yelah kan, dulu kau yang cakap macam tu. Tapi bila dah tak elok, kau buka benda tu. Sedangkan dia pun boleh buka keburukan kita juga. Dia tu tolong apa pun tidak, saya masak apa benda saya tak masak, ni tak kono, masak ni tak boleh, masak tu tak boleh, masak ni tak boleh, masak ni tak kono. Lepas tu dibanding-bandingkan pula dengan orang lain. Saya ni memendam perasaan. Tengok dia cerita pula. Lepas tu membungkang, tidur, makan, mengangkang depan TV, apa bono pun tak boleh, dia buka lah keburukan. Jadi tak elok. Tak ada yang sempurna. Siapa yang sempurna? Tak ada. Tetapi kita ni dalam perkahwinan ini tujuannya adalah untuk menyempurnakan. Dia mungkin masak tu taklah sedap benar, tapi bolehlah. Tengok badan makin lebar jantan tu, bukan makin kurus kan. Kau dah jumpa orang lain, mula kau cakap orang tu tak betul. Tu dia kan. Iya. Kerana walaupun ada satu sikap isteri atau suami yang kurang disenangi, tentu ada sikap lain yang lebih baik. Jadi tu sebabnya kena hati-hati. Tu sebabnya bila dah bercerai baru tahu. Dulu dia jaga makan pakai aku, walaupun dia masak tu besok-besok still okey lah. Mbak balik tu dia gosok baju aku. Yang baru ni pula langsung tak nak, apa pun tak ada. Tu sebabnya tu Nabi ajar. Begitu juga Nabi ajar saling menghormati. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah hak isteri terhadap suaminya? Maka Rasulullah SAW menjawab, memberi makan jika kamu makan, memberi pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menghina dan tidak pula meninggalkan isteri melainkan dia tetap berada di rumahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Tengok, suruh respect, suruh jaga, makan apa yang kita makan. Jadi maknanya kalau kita keluar makan malam dengan member-member kat kedai kan, atau dengan makan tu, jangan tanya lah, yang nak bungkus apa-apa tak? Tak ya, bungkus apa yang kita makan tu. Yang ni abang buat balik sikit lah. Macam tu lah. Sebab banyak berlaku orang perempuan ni cikadak banyak. Tahu? Ada tak nak bungkus apa-apa? Tak apalah, tak rasa nak makan. Sampai dah rumah, bang, tiba-tiba lah lapar kan? Bang, tu salah tu. Bungkus je. Nampak tak? Jadi kita ni nafkah ni bagi makan minum pada isteri, paling minimum makan minum yang memungkinkan dia masih boleh hidup lagi sampai esok. Faham tak? Tak semestinya mewah, mesti nak spaghetti. Tak ada. Beli ayam goreng tu, kulit ayam go, tulang go, beli ayam goreng ke pasal malam tu bungkus. Rasa-rasa kalau makan ni boleh tahan tak dia sampai esok. Macam tu. Nampak tak? Mi goreng mamak separuh. Macam tu. Dia makan tak banyak, bungkus separuh. Paling tidak bungkus. Cari mi goreng. Dia koma macam mana? Biasa dia koma mi goreng jantan. Letak tolu. Mi goreng jantan ada tolu. Nak bungkus. Nampak? Letak sos sikit. Bawa balik bungkus. Ni yang abang lah. Abang susah dah kenyang lah. Tak apalah. At least abang bungkus. Nak masuk dalam peti ais, besok pagi panaskan, boleh makan sarapan. Terima kasih bang. Dia tahu suami ingat kat dia. Contoh, ni abang bungkus kuih couple. Kuih couple. Kuih couple tu apa pula abang? Kuih cakui. Kan couple tu, cakui tu. Tanda kasih sayang kita. Tak kena nak dia tu lah. Kan? Jadi dalam konteks menghormati kaum wanita ni bukan bermaksud para suami perlu menjadi hamba pada pasangannya. Tak, hormat ni adalah supaya kita tidak mensia-siakan kaum wanita. Cuba tengok khutbah terakhir Nabi.
Nabi kata apabila kamu telah disempurnakan haknya, maka kamu hendaklah memberikannya apa? Makanan, pakaian dan tempat tinggal dengan suasana kasih sayang. Tengok, mana bagi nafkah tu dengan kasih sayang, bukan bagi nah ambil moka, nah sayang duit bulan ni jaga elok. Kita mungkin boleh bagi makanan, mungkin boleh bagi pakaian, tapi kadang-kadang macam sekali lagi lah, macam sekarang orang perempuan, tangan dia tak boleh, tangan dia kan kebas, krem kalau dia tak order Lazada, dia tak boleh. Macam tu kan, dia tak boleh, kalau dia tak tekan tu dia tak boleh, dia jadi koma tangan dia tu, tangan dia koma macam tu, dia kena nak tekan kak. Aduh ya, jenis-jenis periuk yang dia tahu, jenis-jenis bagi duit ke dia, apa pandai kau order, membahagiakan dia. Ni sayang order lah apa yang sayang ada, janji sayang bahagia, macam tu kan, bagi. Ya. Ataupun yang paling berani sekali, sayang ni kat ATM abang, ni nombor PIN, keluarkanlah berapa yang sayang nak. Macam tu kan. Orang perempuan setuju tak macam tu? Tak, mata duitan dengan abang lah. Setuju saja, setuju, tak malah kan anak tu. Dua hal tu baru bagi contoh tu. Belum betul-betul lah kena. Bagi ni, abang betul kan ni bang? Ambil lah, abang percaya pada isteri abang. Dalam tu dah lah 500 je, tak banyak pun. Tu yang dia berani bagi tu kan. Tapi makna kata bagi pada isteri dengan suasana kasih sayang, bukannya bagi sebab terpaksa, bukan sebab tu tanggungjawab kita. Baik ya. Ada yang orang salah faham itu bila saya cakap orang perempuan kena ingat apa ni, tanggungjawab orang perempuan adalah melayan suami, melahirkan anak, that's all. Tu je. Ada yang buntang tu. Yuk. Tanggungjawab orang perempuan dua saja, melahirkan anak, melahirkan suami, itu saja. Itu sebab Nabi dalam banyak occasion, banyak keadaan, Nabi takkan menyusahkan isterinya untuk benda-benda yang Nabi boleh buat sendiri. Jahit baju, bancuh air, ambil air, Nabi buat sendiri. Kalau nak minta isteri dia buat, minta tolong. Nampak tak? Seronok orang nak tolong Nabi ni, tolong suami dia Rasulullah, mau tak seronok? Kau cakaplah kau nak apa. Tapi Nabi takkan susahkan benda yang dia boleh buat sendiri. Faham? Jadi orang perempuan layan suami. Ini layan pun fail. Dalam banyak keadaan menurut kajian, dalam perhubungan suami isteri di dalam bilik, lelaki perlu membuat permohonan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan. Alhamdulillah budak-budak blur okay tu. Tu tujuan saya buat ayat macam tu. Kan dia nak gamar ke risau lah kita kan. Betul, ni cerita betul. Ini masalah hari ni. Orang perempuan rasa dia dah terbiasa, dia rasa seronok, malah dia rasa penat dah. Besok lah. Imam tu dah tolak tu. Bukannya orang biasa, bukan imam sinilah, tempat lain. Banyak keadaan yang jadi masalah rumah tangga, komunikasi ni, termasuk bab seksual ni, orang lelaki kena buat permohonan. Merujuk perkara tersebut di atas, kami memohon untuk diadakan satu sesi untuk bersama pada malam ini selepas Isyak, pada waktu mata agak-agak dah mula nak kabur tu, di atas katil yang telah pun dibeli semenjak daripada tahun 1988. Besarlah harapan kami agar permohonan ini dapat dipertimbangkan. Dia punya minit tu tengok lalu, tu ada yang confuse lah, taklah point dengan explain lah kan. Ya, orang perempuan kena ingat, orang lelaki ni dia makin tinggi usia, dia makin teruk keinginan dia. Kadang-kadang dia nak peluk-peluk sini, pegang, letak dekat tangan macam tu. Tapi orang lelaki kena saja dia rapet kat bini kan, kat depan kat sofa kan. Budak tak, butuh tak nampak budak dia. Aduh, kan. Ya, Nabi bermanja-manja macam mana dengan isteri, dengan Siti Khadijah, letak kepala dekat paha kan.
Perempuan ngadu, saya bukan tanah dah letak kepala kat pohon, bosah batu borek hilang lutang hilang tulang pohon saya, dia kata kan. Contohlah kan, tak salah, tapi bermanja-manja tu. Orang perempuan bayangkan menggembirakan suami, bosah pahala apatah lagi sebelum suami minta kita bagi. Nak ni faham ke tidak ni? Sini kalau faham tak? Aku ponek cakap dah ni. Faham faham. Bila suami macam tu dia kata macam tu. Suami bila suami, abang keluar siap, abang jalan lambat malam ni, dah dia yang beritahu. Saya cabar orang perempuan buat macam tu. Lepas aduh, hai, pening kepala aku lah. Macam mana? Kan saya cakap pencamah macam-macam datang, perangai tak berubah. Itu situ kan. Dan saya sebut, yang satu lagi orang marah kat saya kata tak benar hukum orang lelaki dalam bab nafkah dia mesti utamakan isteri dan anak-anak dia dulu baru ibu dia. Tapi ada yang salah faham, ingat jadi mak ni tak ada ni. Bukan, orang lelaki buat baik pada mak dia abadan sampai bila-bila dia kena buat baik pada mak dia. Tapi bab nafkah ni, sara hidup ni, dia kena utamakan isteri dan anak-anak dia dulu baru mak dia. Dan seorang ibu yang ada nilai-nilai ilmu agama, bila anak dia bagi duit belanja, mak dia duit belanja bulan ni kau bagi mak ni, orang rumah kau dengan anak kau macam mana, ada tak duit belanja ni? Dah bagi dah mak. Alhamdulillah. Baguslah macam tu. Macam tu mak dia tanya. Ini mak bulan ni saya tak dapat bagilah mak, bajet apa lah kan, saya bagi isteri dengan anak-anak saya dulu. Yelah tak apa, mak ni pun mak belanja bukan banyak pun, yang kau bagi dulu pun mak tak belanja lagi. Ini tak sampai hati kau. Inilah yang melahirkan kau, azab menjaga kau daripada kecil. Ini balasan kau. Dengan muka Fazal Nawi sikit macam tu kan, macam tu kan, sodeh-sodeh sikit macam tu kan. Tak ada. Jadi kena faham tu. Jadi makna kata tetap macam mana pun isteri kan. Itu sebab habis tak, kalau bajet tak cukup, takkan nak biar je mak saya. Kena fikir sebelum kahwin, bukan dah kahwin baru fikir. Ya, tu dia. Tapi saya tak puas hati lah perempuan ni menjawab. Aduh, kan? Begitu juga menjaga rahsia dan maruah pasangan. Itu Nabi ajar kita. Jaga rahsia dan maruah pasangan. Jangan kita buruk-burukkan pasangan kita. Bini aku tu tak boleh pakai, jangan. Aku cukup tak suka dengan bini aku tu, keluarga dia, jangan buka dengan orang lain. Orang lain dia tak ada kepentingan, dia takkan simpan pun rahsia kita. Percayalah, dia akan cerita ke orang lain. Siapa tu ada jumpa aku semalam, dia cerita pasal bini dia, tak sangka bini dia macam tu. Tak sah. Jaga rahsia dan maruah pasangan. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah taat kepada Allah dan suaminya, dan memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Surah An-Nisa ayat yang ke-34. Ini tak, aku tengok laki kau macam tak kerja je, ada je kat rumah. Tak adalah kak, dia sebenarnya dia banyak kerja part time sekarang ni kan, tapi malam-malam dia kerja online pun dia buat. Kak sesamalah doa mudah-mudahan dia cepat dapat kerja tetap. Macam tu cover suami. Ini dia lah semua ni. Aku tengok laki kau macam tak kerja aja dah kat rumah, memang menyusahkan orang, mati lagi baik. Jangan macam tu, menambah-nambah minyak lagi kan. Jangan. Guna perintahkan ahli keluarga untuk beribadah kan. Perintahkan ahli keluarga untuk beribadah. Ingat Allah banyak-banyak. Firman Allah SWT bermaksud, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah memberi rezeki kepadamu, dan akibat itu adalah bagi orang yang bertakwa. Surah Taha ayat yang ke-132. Nampak? Ajar. Dan kita tak sadar yang kita ajar tu jadi saham.
Pagi-pagi subuh kejut susah macam mana. Kadang kita kejut anak dah subuh, kesianlah bang, budak tengah sedap tidur, biarlah kita je lah, esok dah besar sikit baru belajar. Jangan, daripada kecil aja. Kan, semayang jemaah sama-sama, lepas tu makin lama dah biasa. Silap-silap anak kejut, bah subuh lah. Macam tu dia kejut pintu, ketuk-ketuk, bah subuh. Uilah, dia bangun. Anak pula dah terbiasa bangun. Sampai satu ketika kita dah ada dalam kubur. Dan dalam kubur anak kita kahwin, yang esok kita subuh berjemaah nak. Abang tiba-tiba lah, abang teringat arwah ni dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Jom kita buat sebab teringat mak ayah dia dulu selalu buat. Mengalir tak pahala? Mengalir pahala. Yang petang ni kita karaoke nak, arwah ni dulu hari Jumaat tak pernah tinggal karaoke. Mampu sang bubur tu. Ajar benda-benda baik tu, benda-benda baik ajar ke anak kita, kan? Tu sebabnya kita ni hasrat dengan tindakan kono sama. Hasrat nak berbahagia dunia akhirat. So jalan ni pun mestilah jalan bahagia dunia akhirat. Saya berhasrat untuk mewujudkan keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Seawal anak saya umur 7 tahun, saya dah galakkannya dia masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kono. Pertandingan menyanyi semua masuk. Apa kaitannya dengan bahagia dunia akhirat tu? Tak ada. Kalau dia masuk pertandingan musabakah ke, masuk pertandingan marhaban berzanji ke, kan? Tak kisahlah mana berkaitan dengan agama. Pertandingan azan ke, pertandingan bacaan ke, qiraat Quran, okeylah. Biarlah kono selari, kan? Macam tu. Bawa anak-anak pergi datang ke kuliah, contoh. Nampak kocik tu dia mungkin tapi satu dua yang dia faham tu masuk dalam kepala dia. Kita tahu. Kadang-kadang tu kita didik anak tu, kadang kita koreh tu kita tak faham. Tengok Nabi macam mana. Nabi sendiri yang cucu Nabi naik dekat peha Nabi waktu Nabi bagi berkhutbah, mandi tengah semayang panjat, tapi Nabi tak marah, kan? Iya. Tu sebab kalau suami tengah semayang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak panjat ke ayah. Jadi mak dia jangan rentap tu, tarik ke bawah, pergi main jauh. Abah kau nak semayang pun tak senang. Semenjak daripada itu, masuk waktu semayang, anak tu pun main jauh. Masuk waktu semayang, main jauh. Waktu semayang, main jauh. Dah mak dia ajar macam tu. Cuba tarik dia ke belakang sikit, cuba tengok ayah macam mana ayah buat. Pandai, macam tu lah anak ibu. Kau ke langit dekat ibu, mama. Macam tu lah anak mama. Jampah kan. Nampak tak? Sebab dia budak. Dia budak tak faham lagi. Lainlah kalau ayah tengah semayang, mak panjat. Itu tak faham bahasa ni boy. Patut dia lawan, kan? Macam tu lah, ya. Jadi solat akan menjadi tiang dan asas. Banyak pasangan yang bercerai, tengok rekod pejabat agama, salah satu sebab yang paling besar adalah tak jaga tiang agama, tak jaga solat. Tak jaga solat, yang lain lagi habis hancur. Ayah pergi semayang, ayah pergi semayang di masjid, dia tak ambil tahu pun isteri anak-anak semayang ke tak ke rumah. Dan bila balik tak tanya apa, semayang tak tadi, kenapa tak semayang? Macam tu, kan? Kita dulu tu, sebab saya kata tadi, cabaran dulu dengan sekarang tak sama. Dulu waktu maghrib, siapa berani buka televisyen? Tak berani. Nak kena belasah dengan abah, buka lah. Selagi abah tak tekan TV tengok berita, memang tak berasa lah. Tu sebab dulu drama mana ada pukul 7. Tak ada. Dulu drama Cina yang drama bersambung, kan? Drama bersambung pukul 6 sampai pukul 7. The Band, Chow Yun Fat menangis-nangis tengok drama Cina tu, pukul 6 sampai pukul 7. Kenapa dia tak pasang pukul 7? Cina ni fikir, tak boleh, orang maghrib. Tiba-tiba drama Melayu lah pasang time maghrib, kan tak? Kan? Ya, berjemaah time maghrib tu tengok drama. Elok susun tu tertib itu duduk abah mak anak-anak tu pergi macam mana.
Bodoh betul mak mentua dia ni. La ilaha illallah. Tengok drama sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak maghrib lah mak. Tunggu iklan. Setan relax ya. Tak sampai hasut dah jadi. Relax gitu. Iya betul tak? 7 hari mencintaimu 3. Melor untuk Firdaus. Suamiku seorang pendosa. Risik pada hati. Saya tahu tajuk dah orang share kan. Dah habis ke cerita Melor untuk Firdaus tu? Habis dah. Tengoklah. Lurus betul perempuan ni. Dah habis katakan. Tapi betul. Tu dulu lain. Tak berani tu. Sekarang Allah. Tu cabaran dia. Sepatutnya lagilah bagus bila boleh tengok medium tu, boleh tengok kemudian, maka tak kacau lah maghrib patutnya. Tapi pilih kat time tu nak tengok. Dengan teknologi boleh ulang balik, tengok kat YouTube, boleh tengok balik ni. Kenapa perlu maghrib tu kita ni? Mbak lah, heran kan? Boleh berjaga tengok bola, tapi tak boleh bangun subuh. Macam mana tu? Bangun subuh. Budak sekarang main bola. Dulu main bola pukul 5 petang, pukul 6.45 dah kelang kabut dah, 6 nak balik dah. Sebab dengar je masjid dengan surau pasang ayat dia sebelum azan tu pasang. Hari tu pula Bilal ambil, tak pasang ayat, terus azan dia. Pom. Subhanallah alhamdulillah wala ilallah ilallah, tak ada ayat pula tu. Berlari balik. Sampai rumah abah automatik kunci pintu depan. Dulu macam tu. Poi slow-slow pergi belakang. Mak buka pintu. Tak nak abah dengar. Abah marah. Sekarang budak tak main bola pukul 5. Budak main bola pukul 3 pagi. Futsal. Dia kata tu style sekarang, pelahayah kau cakap macam tu. Pukul 3 pagi main pukul 5 pagi. Lepas tu dia tak tahu balik. Dia lepak kedai mamak, dia makan. Sampai rumah dia tidur, dia tak subuh. Kan polik tu. Saya dah cek dah, bodoh tu berlaku kat banyak tempat kecuali di Kelanggit. Tak ada. Okey, cover saya siap. Tu dia kan. Jadi manakala kita tengok, kalau solat kita jaga, insya-Allah terpelihara. Seterusnya, tidak membawa perkara-perkara yang bertentangan. Benda-benda tak elok jangan bawa masuk. Apa benda tak elok? Contohnya bawa movie ke dalam phone kita tu, kalau ada video-video tak elok delete. Tak sah. Mana? Gambar-gambar seksi jangan bawa. Kan? Gantilah dengan yang lebih baik. Letak gambar Kaabah. Contoh kan. Nampak orang dulu letak gambar Kaabah tu boleh tengok. Sebab tengok gambar Kaabah dapat pahala. Tu tengok pahala. Orang dulu susah, sekarang tak payah tengok gambar. Buka boleh tengok live. Dekat macam mana kat Masjidil Haram kan. Begitu juga menggembirakan hati pasangan dengan memberi gelaran yang baik. Gembirakan hati pasangan dengan memberi gelaran yang baik. Yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW adalah orang penyayang lagi lembut, dan baginda akan menjadi orang yang sangat lembut dan paling banyak menemani ketika istrinya sedang sakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tengok, dapat tak kita orang lelaki toman kami ni, hari ni saya cuti, rumah tak sihat. Berapa ramai? Yang ramai isteri yang cuti sebab suami tak sihat. Sebab suami kalau tak sihat tu, walaupun demam besok, nak mampu bona lah. Allah. Kan? Jadi orang perempuan, alah abang ni pun sikit je. Tapi tak, orang lelaki ni dia manja lebih. Betul? Tapi bila bini sakit, sikit je tu, tengok lelaki tu. Sikit je lah. Sebab orang perempuan, dia punya azab, dia sakit, paling sakit dalam hidup dia, dia boleh tahan. Orang lelaki tak ada. Orang perempuan yang paling sakit dalam hidup dia beranak. Bayangkan, punya kuat orang perempuan. Siapa cakap perempuan lemah? Sekali beranak, sakit dia ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Simultaneously. Perak tu.
Tu bila dah patah tu, ngawek-wek putus sikit tu, dia marah lain macam, bila dah senang. Tak, orang perempuan pengorbanan dia. Tapi dengan tahap tu, sakit bang, sakit bang, lasihan isteri abang. Bang, anak kita jangan lebih 5 tahun. Nampak? Dia sanggup pek kali lagi. Orang dah sakit kali pertama tu, boleh pek kali. Orang lelaki paling sakit dalam hidup dia sunat. Tapi tak ada siapa yang sanggup mengulang sekali lagi. Orang yang paling kuat dalam dunia pun, tanyalah orang lelaki kan, yang bina badan Mr. Universe tu, sanggup tak sunat sekali lagi? Tanya tadi. Sanggup lah. Cakap dengan anak, bukan main lagi. Masa anak khatan tu, tak sakit loh, macam gigit semut tu. Cuba abah sekali lagi tengok. Ada diam. Diam abah. Betul tak? Itu cakap tu kan. Tu hebat orang perempuan. Tu sebab orang lelaki paling tidak isteri melahirkan anak temankan, melainkan tak boleh. Ada yang critical case, komplikasi banyak, suami tak dibenarkan menemankan. Okey, fine, tunggulah kat luar. Jadi isteri tahu suami nak teman tapi tak boleh. Ini boleh teman tapi tak nak teman. Sekarang banyak hospital dah bagi kemudahan rakan bersalin. Suami datang, dia bagi taklimat, kalau adakah anda mempunyai ketakutan pada melihat darah? Jawab kan. Dia pakai ni, pakai baju ni, pakai emas, pakai tutup kepala, pergi tengok. Sabar yang, sakit bang. Alasan orang lelaki takut darah. Masa dalam labor room, teman isteri, pandang muka isteri, jangan pandang bahagian lain, pandang muka. Belum pernah lagi perempuan beranak, darah keluar kat muka. Sakit bang, keluar muka. Aku pun takut. Tak ada lagi kan, sakit bang. Dan lagi satu, jangan salah cakap dalam bilik labor room, sensitif. Sakit bang, sabar. Sakit bang, ya sabar. Sakit bang, abang faham. Mana abang faham? Abang tak tahu, suami tak tahu. Jangan salah cakap kan. Bila kita teman isteri, kita tahu azab, kita akan appreciate isteri kita. Kesian isteri abang, dah lah tu, tak sahlah beranak lagi. Mengalir air mata suami tu, dah tak sah beranak lagi tau. Jangan beranak lagi, jangan. Abang, takkan seorang je anak kita, cukup. Abang tak sanggup tengok isteri abang sakit macam ni. Habis takkan anak kita seorang je, bagi orang lain pula. Jangan gurau macam tu dalam labor room. Terbuka jahit jangan main-main. Gurau itu tuan ya. Kemudian begitu juga kita tengok antara sunat-sunat yang kita boleh jaga, sunat-sunat Nabi. Sebab dalam kita tengok, bila Nabi ni sebagai contoh ikutan terbaik kan, maka kita kena ikut. Kena ikut. Nabi ni apa? Nabi ni rajin minum air masak, kita pun minum air masak. Nabi ni rajin tersenyum, kita pun senyum. Dan keluarga banyakkan senyum. Nabi, senyuman Nabi boleh mengubat jiwa yang duka dan lara. Senyum banyak-banyak. Orang perempuan belajar senyum, jangan tiba-tiba senyum. Belajar senyum hari-hari abang. Maksud bang? Kadang soalan dengan bergaduh. Berbalik berbalik. Kawan tu memang pukul 5 lebih baru balik. Kenapa kau tanya dia baru balik? Berbalik bang? Tak, baru nak pergi, buta. Kan lain. Siapa yang mengundang soalan tu? Kan? Ya Allah, seronoknya tengok abang balik. Macam tu. Abang mesti lapar. Abang duduk bang, kejap saya baju air dulu. Macam tu. First class service. Nampak Yang lelaki pula, ni ambil kuih ni, potong-potong sikit, kita makan sama. Nampak? Barulah ada fair and square. Nampak? Ni cerita betul. Senyum, layan dengan baik, kata-kata yang baik. Kalau tak ada, kalau benda tu kalau kita cakap menyebabkan suami ni kecewa, jangan. Kita ingatkan ada satu kisah macam mana Ummu Salamah dengan sahabat dia tu, bagaimana anaknya, bapak ni keluar 3 hari, kemudian anaknya meninggal dunia. Kita ingat kan? Lepas tu isterinya ni bila nampak suaminya balik, dia tak cakap, dia dah siap uruskan anak dah. Dah mandi anak, dah siap kapan semua dah. Kamu kok cuma belum ke bumi je lagi. Suami balik, dia tak cerita anaknya dah meninggal, dia tak tahu cerita. Abang nak makan dulu, layan dulu suami malam tu. Esok pagi tu baru dia tanya, wahai suamiku, apakah pandanganmu kalau ada orang lah
kan meminjam barang tapi tak pulang. Tak baiklah kalau pinjam barang, kita kenalah pulang balik, sebab kita bukannya milik, kita tak memiliki barang tu. Macam tu lah dengan anak kita bang. Anak kita ni Allah pinjam juga kita, Allah dah ambil nyawa anak kita. Terkejut mengadu kat Nabi. Nabi kata inilah akhlak wanita paling hebat sekali, sebab dia nak jaga suami dia tu. Nampak tak? Ni sampai depan pintu, bil pesal tak bayar lagi. Kata kan. Wah, suami dah bayar online. Yang bil yang sampai ke rumah tu baru sampai. Dah bayar online lah. Contoh. Nampak tak? Kadang kita marah aja kan. Sabar. Suami pergi masjid, imam ajak ngaji. Malam ni kita ngaji nak? Boleh lah mam, ngaji. Pergi maghrib ngaji. Seronok pula belanjangan. Seronok lah mam. Kau contoh pergi syak kita ngaji sikit lagi. Boleh. Ngaji. Sampai rumah bini sound. Assalamualaikum. Apa salamat? Bini-biniku seorang gangster. Apa salamat? Abang tadi mengaji dengan imam. Mengaji, baca pun terabur tengok mulut. Sakit hati suami. Abang mengaji dengan imam. Yang salah tadi imam betulkan abang. Ya mengaji. Tengok muka pun tu mesti dengan imam sama je minum kopi ni. La ilaha illallah. Kau ni kan, aduh. Itu sebab Nabi kata kalau tak ada benda baik kamu bercakap, baik kamu diam. Balik besok pagi tu, besok malam tu datang masjid, imam tanya, malam ni ngaji lagi nak? Oh tak dapat mam. Malam tadi imam bertalu-talu mam, dia balun saya. Tak dapat saya jawab dah mam. Habis bila nak ngaji? Tunggulah dah lupa-lupa sok kita ngaji balik tu. Tunggulah dalam 2-3 minggu lagi. Malam tu lepas maghrib bagi salam dia tahu balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik tahu, bakal capui balik. Sampai ke rumah, Assalamualaikum. Bini sound lagi. Salam. Capek balik. Tak semayang dah. Tengok tak semayang tengok nampak. Semua salah. Balik lambik salah, balik copek salah. Orang lelaki kena ingat yang lepas ni saya ajar. Lepas ni kalau kita balik, isteri tegur. Awal lagi ni bang, start motor keluar balik. Tahu? Gimana tu? Awal lagi tu keluar lagi. Lepas tu dia diam lah kan. Awak ni diam lah hari ni. Malah lah cakap kapan keluar balik, dia kata kan. Apa lagi? Nabi ni sabar. Kita pun kena sabar. Suami, isteri, dua-dua kena sabar. Sabar banyak-banyak. Bersabar. Jangan apa. Memang kerenah tu ada. Suami tu kadang-kadang banyak sekadar aja ni. Sabar. Sebab Allah nak bagi syurga itu. Kan? Antara sunat yang kita boleh jaga lagi. Jaga solat di awal waktu. Solat awal waktu. Jangan kita tunggu. Kan? Dah nak masuk dah. Kita tahu dah. Suruh masuk apa? Dah standby dah. Bentang ni. Yang paling bagus sekali kita berapa ramai tu? Waktu 2 tahun PKP, tahun pertama PKP, ingat tak? Masa tu baru dia sadar dalam rumah dia berapa sejadah je ada. Tak ada ke sejadah? Itu je ada bang. Kain batik lopeh pun pakai. Betul tak masa tu? Lepas tu dengan tidak semena-mena, alhamdulillah kita telah melahirkan berjuta imam tanpa tauliah. Masa tu meriah. Masa tu ayah dia pergi beli barang. Kan satu orang je di keluarga yang boleh keluar beli barang. Isteri tanya, bang, anak-anak nak tunggu ni, nak semayang dulu ke apa? Tunggu abah balik. Nampak? Imam besar kena sampai baru boleh semayang. Jam tu abah yang balik, semua dah ambil wuduk dah. Okay, sekejap. Allahu Akbar. Steady. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Isteri kat belakang, suamiku baru mati. Masa tu sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang,
dah agak dah. Anak dah tahu itulah surah yang ayah akan baca, tak ada surah lain sampai ayo kan. Alhamdulillah hari itu semua berjemaah dan ramai yang dapat full tarawih dalam keluarga. Ramai rasa suasana dalam rumah lain macam. Betul tak? Isteri pun dah rajin masak semenjak masuk grup masak apa pun tak jadi. Kan? Berapa ramai suami pertama kali malam menangis. Malam raya menangis suami sebab menghayati teks khutbah yang nak dibacakan esok tu. Dan barulah kita faham maksud kecil hati kita baca khutbah anak kita tidur. Selama ni imam baca khutbah kau tidur, kau tak rasa apa kan? Berdiri atas sofa abah tu baca khutbah, nak biar tinggi pada orang. Anak 2 orang kan? Tapi itulah hikmah dia. Tapi sebenarnya memang betul, kita dalam seminggu pilih satu malam berjemaah dengan keluarga. Apa yang bagi salam, bacalah satu hadis. Wujudkan taklim malam ni lepas maghrib, jangan ke mana-mana, ada tazkirah di rumah kita. Anak pun tanya, siapakah penceramahnya bah? Tak lain tak bukan sahibul fadilah abah kau. Contoh. Kau tanya pula, abah kau lah baca. Ingat abah tak boleh bagi tazkirah kau. Ya, pertama jaga salat awal waktu. Kedua, wujudkan taklim di rumah. Ketiga, wujudkan waktu khusus bersama keluarga. Nabi pun ada masa untuk keluarga dia. Kalau ada ruang kesempatan kat rumah, duduk dengan isteri, duduk dengan anak-anak, borak, tanya macam mana tadi sekolah, kan? Keempat, sebut nama pasangan dan anak dalam doa. Nampak? Nak tegur isteri dalam doa paling senang. Sebut sayang pun dalam doa. Ya Allah. Doa dia tu, dia punya pronunciation dengan tone suara tu sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Contoh. Kaulah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kau berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Ya Allah. Aku sayangkan istriku ya Allah. Dia sebut tu. Aku sayangkan istriku ya Allah. Anak semua pandang mak dia. Yang mak ni pandang depan nak sibuk je lah. Aku sayangkan anak sulungku Alung ya Allah. Long nama kau dah. Tengok anak rasa dia mana sebut. Aku juga sayangkan anakku yang kedua Angah ya Allah. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga Alang ya Allah. Tahu tak apa, dia jawab. Anak ni kita kadang-kadang kat rumah ni kita ada ego nak sebut abah sayang anak-anak abah ni macam susah kan. Abah sayang kau Long. Susah tu drama tu semua. Tapi dalam doa, ya Allah, sesungguhnya Alung ini harapan keluarga ya Allah. Si Alung macam ni, dia bakal menduduki peperiksaan SPM ya Allah. Berikanlah dia 12A ya Allah. Berubah muka Long. Angah tanya, kenapa Long? Subjek ambil 10 ya. Macam mana nak dapat 12? Abah pun tak tahu nak ambil berapa subjek. Itu parah tu. Kan? Jadi nak tegur isteri pun dalam doa paling baik sekali. Ya Allah, bukakanlah hati istriku ya Allah. Ubahkanlah sikapnya ya Allah. Isteri kat belakang macam ni. Dia seorang yang degil ya Allah. Bini kat belakang dia pun sama. Menyawat tu. Dia pun sama. Tapi kita dengar kan imam doa alhamdulillah hamdin hamdan syakirin hamdan wafina afu yazina ya rabbana kal hamdu kama bagdi jalal wal karim azim sultani Allah ma inna nas'aluka salamata fid din wa afata fil jasadi wa zarata fil ilmi wa bar. Dia memang ada nada-nada macam tu. Kalau kau rumah hati-hati. Kadang suami, ya Allah kau berikanlah aku ini Allah.
Aku dah lama ingin ni, ya Allah. Kau pemudahkanlah urusanku untuk ni lagi, ya Allah. Yang bini kat belakang, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Menangis-nangis bini amin. Makbul. Hati-hati. Kalau dengar suami macam tu, ya Allah kau berikan aku, ya Allah. Isteri kat belakang, kuat sikit, kuat. Orang cakap macam tu. Kemudian banyakkan zikir, banyak ingat Allah, subhanallah, subhanallah, istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah aja semua. Sebab istighfar Nabi kata apa? Yang pertama akan dijauhkan pada bala dan musibah, akan dilapangkan segala kesempitan dan akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Buat. Sebenarnya kadang anak-anak ni pun satu lagi. Kadang anak-anak degil. Anak-anak ni jenis cepat tantrum, dia jenis bulldoze, dia buat aja doa. Macam mana nak lembutkan hati anak? Antara yang kita boleh buat, pertama, kita dalam doa tu kita sebut nama dia. Kedua, dalam solat hajat, kita buat solat hajat tu orang perempuan, tak tahu kenapa memang dalam ada guru saya kata seorang ibu ni paling power sekali doa dia. Jadi orang perempuan masuk dalam bilik anak, buat solat tahajud dalam bilik anak, tempat bilik anak tidur tu, kita semayang dalam gelap, kita doa, ya Allah. Lagi kuat perasaan tu sebab anak-anak ni kat keliling kita ni, ya Allah, anak-anak aku ni, ya Allah, bukakanlah hati ni, ya Allah, yang ni macam ni macam ni, doa betul-betul. Begitu juga basuh beras pun boleh. Masa basuh beras, kan, basuh beras ikut arah tawaf. Ikut arah tawaf, kita selawat 3 kali, kan, kemudian kita doa, ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini seperti mana engkau lembutkan beras ini menjadi nasi. Itu paling senang. Tapi selawat dulu 3 kali, lepas tu doa. Jangan untuk anak lah. Untuk anak mak mentua tak pernah cuba lagi. Untuk anak mak mentua boleh lah nak cuba. Ya Allah, kau lembutkanlah hati suamiku. Tu anak mak mentua lah tu. Hati suamiku, ya Allah, seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Jangan salah doa tau. Tertinggal pula hati tu. Kau lembutkanlah laki aku, ya Allah. Patut lembutkanlah hati suamiku. Nah, lembutkanlah suamiku, lembutkanlah suamiku. 40 hari dia basuh boreh tu macam tu. Hari tu laki balik patah-patah tangan. Assalamualaikum. Apa hal pun nak kacau. Ambil boreh, nak doa balik. Takut irreversible tau, jangan main-main. Satu lagi untuk anak-anak, untuk nak lembutkan hati anak, satu lagi, bangun 3/4 malam. Bangun 3/4 malam waktu anak tidur tu. 3/4 malam ni dalam 4:30, pukul 5 cantik lah. Bila kita pergi dekat anak kita, kita baca doa, kita selawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi, kemudian baca surah Al-Insyirah, Alam nasyrah laka sadrak. Baca ayat ni, kemudian tiupkan ke ubun-ubun anak kita. Ubun ni kat kepala bukan kat kaki. Ada tanya, ubun kat kaki ke? Itu bukan. Ya. Dan maknanya kita baca tu jangan kuat-kuat. Maknanya bisik-bisik je. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na ka wisrakal ladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita tiup dekat ubun itu. Bila kita tiup, waktu tu roh anak kita waktu tidur dia tengah merayau tu. Bila kita tiup, mudah-mudahan melekat dekat roh tu. Bila roh tu masuk dalam badan itu, mudah-mudahan. Tu petua guru saja. Kalau kita tiup, mata dia macam ni tau. Bergerak-gerak tu, maknanya ada harapan tu. Okey tu. Tapi kalau kita tiup, terbuka mata dia, maknanya dia tak tahan bu nafas mak dia tu. Mak bau dia kata. Bau baeng, gosok gigi lu. Tak adalah gurau. Tapi betul, tu boleh buat ya. Kemudian hindarilah sikap malas, sebab Nabi bukan seorang yang malas di rumah. Rajin. Orang lelaki sendiri jangan. Ni, angkat ni, bersihkan ni. Tak, kita sendiri buat. Orang lelaki pun kena buat. Ya. Kemudian
Rumah sunnah bersih. Nampak? Bilik airnya pun bersih. Kita tak boleh tengok ni, jangan ingat bersih ni semua, oh ni kau lah ni tak pernah cukup. Jangan salah kaum perempuan. Kan saya dah kata tadi, tugas perempuan melayan suami, melahirkan anak, tu saja. Yang lain kerja suami. Jadi kalau boleh tolong, kalau isteri tolong buat, terima kasih lah isteri abang tolong buat. Abang pun tak terbuat macam ni, kan? Tidak mongot, bersihkan hati. Jangan sangka buruk aja, sentiasa sabar, tidak mengharapkan pujian makhluk, kan? Kadang-kadang suami saya tak puji pun, tapi suami kalau boleh puji-pujilah, kan? Tapi ganjaran daripada Allah. Orang dulu ada wan-wan kita, atuk-atuk kita dulu, mana ada orang puji, kau lah isteriku yang susah nak jumpa, tapi kita tahu dia sayang kat nenek kita, kan? Nenek pun tak ada pun awak puji-puji saya, tak ada pernah dengar, tak ada, tapi bahagia hidup, kan, sampai ke penghujungnya. Kemudian kekal mawaddah dalam keluarga, tunjukkan cinta dan penghargaan. Tengok, so tunjukkan cinta. Tunjukkan cinta. Nabi panggil isteri dia, ya Humairah. Kita balik tiba, wahai pipi kemerah-merahan. Kan Nabi buat macam tu. Kita tengoklah pipi bini kita macam mana. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni, aku pun tak tahulah. Kan, kajilah, kan, kaji. Nabi dengan isteri Nabi bergurau senda, kita pun bergurau senda. Janganlah serius ya, kan? Saya ni kalau boleh gurau, saya kena balik, ya Allah, kenapalah jadual jamaah ni teruk sangat, sampai kan terpisah abang dengan isteri kesayangan abang ni. Dia syok-syok kat luar, kita ni yang mati kot mak. Ya, kan? Tapi dia gembira bila kita sebut tu. Nampak? Bermesra-mesra. Nabi dengan isteri Nabi, Allahu Akbar, dia punya romantik. Kalau minum, dia siap ikut bekas bibir isteri dia. Ni contoh, bukan nak minum sangat, nak tunjuk contoh. Dia tanya dengan isteri dia, wahai isteriku, ya Humairah, tadi kau minum dekat sini kan, dia ikut bekas bibir isteri dia. Tadi kau minum kat sini, aku pun minum kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab malam kan buat, balik kan buat, tadi kau minum kat sini kan, aku minum kat sini. Mak bau mulut kau. Tukar apa sebenarnya. Jaga, kan? Iya, apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi main kerja-kerja dalam rumah, balik tu dalam rumah, jangan kat luar. Kan dia kata awak jadi. Tu bukan Bilal kau tu. Contoh. Contoh. Orang tahu dalam rumah. Nabi main lumba lari dengan isteri Nabi. Ada hari Nabi bagi Aisyah menang, ada hari Nabi menang. Sedangkan Nabi ni kan berjuang dalam medan perang. Nabi ni fit, mustahil Nabi kalah, tapi Nabi bertolak ansur bagi peluang isteri menang. Oh, kau menang hari ni wahai isteriku. Nampak macam tu? Bukan kita nak menang, Nabi bagi pengajaran kat kita, bukan semua perkara kita boleh menang dengan perempuan. Bagilah dia menang. Ayolah, betul lah awak cakap tu, kan? Iya, kan? Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi, kalau isteri Nabi nak naik kenderaan, Nabi tadah lutut dengan paha Nabi ni jadi tangga supaya dia boleh naik kenderaan. Tadah macam tu. Romantik Nabi ni. Nabi tadah, bagi Isam naikkan. Kita kalau nak buat macam tu, kena kaji dulu kilogram bini kita. Jangan main tadah, badan semangat masing-masing. Ya Allah, ya Allah, apa yang kau makan ni timah? Perak patah pula satu hal, berpapah buat pergi hospital, kan? Iya, apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Senyap. Ya, kayak simpang renggam tu makcik tu berbunyi, tak muek besen lah. Siapa suka pakai besen, kau seorang pun tak muek kan? Jumpa imam, pinjam bekeh mandi jenazah tu, dalam tonton besar mandi berdua tu. Kan? Imam pun kata, yang lama benar orang meninggal ni, kan? Nah, maksud dia mandi bersama ni, Nabi dengan isteri Nabi ni kemesraan tu. Isteri Nabi siram air kat Nabi dan satu peristiwa dekat dalam bekas tanpa surat benang. Nabi siram balik pada isterinya. Bila isteri siram balik ke Nabi, Nabi kata, cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Balik tu hari ni dah mula dah. Balik buat, Assalamualaikum. Senyap di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayup bunyi. Salam dalam bilik air. Mana jadi dah tu? Kan?
Ada yang jawab tu, tak terdaya menengoknya. Siapa suruh tengok? Mandi malam, tutup lampu agak-agak ya. Bang, mana pula orang tua ni? Tak ada pula dia. Buka lampu dah terbalik orang tua tu, terperanjat. Apa lagi? Tidak berlaku kasar, jangan kasar. Nabi berlemah lembut. Tengok bagaimana seorang isteri Nabi tanya. Dah sampai ke giliran Aisyah. Maka isteri Nabi yang seorang yang cemburu. Perang dia hampir pinggan tu, berdorai. Tapi Nabi dengan penuh kesabaran. Kan datang anak kan. Kenapa wahai ibuku? Nabi sambil tersenyum. Nabi kutip bilah pinggan yang jatuh tadi, yang pecah tadi. Nabi kata, ketahuilah anak-anakku, sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Senyum Nabi. Cuba kalau kita, bini kita hampir pinggan depan kita, dan kita tahu dia marah kat kita, apa kita cakap? Kau lain kali kalau kau nak hontak, bukan pinggan tu, di muka dah. Agak macam tu lah kan. Tak, buat apa kita berkonfrontasi? Cakap dengan lemah lembut dengan isteri. Apa lagi? Sentiasa berbuat kebaikan. Jadilah suami isteri yang rajin. Banyakkan sujud kembali pada Allah. Tengok, Nabi pernah satu malam Nabi baring dengan Aisyah dalam selimut dah. Nabi sebut, wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat barang seketika? Untuk bersolat sunat 2 rakaat barang seketika. Bukan Nabi takut bini, tapi itu bahasa romantis. Izinkan abang pergi berperang. Bukan yang minta izin, tak izin pun dia tetap pergi. Tapi ayat tu, izinkan abang pergi dahulu kan. Ayat berbunga. Aisyah kata, tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus berada denganku di dalam selimut ini ya Rasulullah. Tapi pergilah kau ya Rasulullah. Nampak? Ayat itu. Kita nanti buat, wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku pergi ke kedai mamak depan tu membalun roti canai barang 2 keping. Dia jawab, pergilah memokak. Bukan macam tu. Pergilah kau wahai suamiku, tapi janganlah berlama-lamaan, sesungguhnya dinda rindu di rumah ini. Macam tu. Pada malam tu Nabi pergi ambil wuduk. Lepas Nabi ambil wuduk, terdengar bunyi air mengelegak. Ingat air mengelegak? Rupanya suara Nabi menangis. Nabi salat, Nabi menangis. Nabi bagi salam, Nabi menangis. Nabi doa, Nabi menangis. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kau menangis? Bukankah kau tak ada dosa? Maka salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku kepada Allah yang menjadikan aku seperti ini. Nabi tak ada dosa apa menangis kan? Macam tu. Itu sebabnya. Begitu juga suami perlu ada sifat ghirah, iaitu cemburu. Cemburu pada isteri. Cemburu tu tidaklah cemburu tidak bertempat. Cemburu kalau perkara-perkara, contohnya suami isteri pakai ketat-ketat, cemburu takut nanti mengganggu orang lain, keselamatan negara. Pakai seksi-seksi, kena tegur. Itulah suami yang dayus sebenarnya, kalau boleh biar isterinya sedemikian rupa. Kan? Jaga. Kemudian banyakkan berdoa. Jadi kalau kita tengok, Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Jadi hidupkanlah dalam banyak-banyak tu. Makna Nabi ni punya sayang kat kita. Nabi bagi syarat yang paling ringan. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Pilih salah satu. Apa sunnah Nabi kita boleh hidupkan? Kan? Senyum, makan macam mana? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Setakat ini bagaimanakah standard kita? Kebanyakan kita jangan berhenti selagi belum kenyang. So kena ubahlah. Kan? Satu lagi, Nabi tidak pernah mencerca makanan. Kita pebono tak sadap lauk gitu kan. Apa lah baik kenduri macam ni? Jangan macam tu. Tak ada tuan rumah yang baik kenduri saja-saja nak bagi lauk tak sedap. Lagi satu, tokak kita dengan tokak dia mungkin tak sama. Kan? Yang seorang tu tokak mengkarung. Tokak mengkarung ni tolannya dia tak kisah. Itu yang tu sedap lah ni kan. Yang kita pula teliti pula, manis macam mana ni macam mana kan.
Jangan komplain. Nabi senang je. Kalau Nabi tak suka tu Nabi makan sikit. Macam tu je lah. Tu sebab kita dalam pergi rumah orang, ambil makanan sikit dulu. Kalau sedap rasa tak cukup, nak ambil lagi baru ambil. Ini ambil sababan. Lepas tu tak sedap. Tak habis. Rugi membazir. Tapi ada orang yang takak berkarung sama macam dia memang tak kisah dia nak makan, tapi tak cukup. Sebab kita dah ambil banyak, kita tak habiskan. Kita ambil hak orang. Nampak tak? Apa lagi? Wangi-wangian kat rumah. Anak-anak pun bagi wangi-wangian. Ni pakai ni. Sebab apa pakai wangi-wangian? Tanya anak, apa sebab? Sebab nak wangilah. Tak, sebab sunnah Nabi. Ajar anak macam tu. Ni wangi-wangian ni, kenapa ni? Tahu tak harga berapa? Mahalnya. Memang sebab apa? Sebab sunnah Nabi pilih wangi-wangian yang terbaik. Ajar anak tu. Pakai pakaian ni, pakai jubah macam mana? Kalau warna putih, bila uyu ke? Kenapa Nabi kita suka warna putih? Habis warna lain dapat juga pahala pakai jubah, kan? Pakai jubah, tapi jangan pakai jubah lengan pendek. Ni contoh, banding pakai lengan pendek tak apalah, sah semayang. Dia kata jangan pakai lengan pendek. Kenapa? Sebab lengan pendek orang Arab pakai buat tidur. Baru tahu. Mak tak? Tapi orang Malaysia ramai je pakai lengan pendek. Tu sebab kalau ada imam Arab datang sini, jangan kita pakai lengan pendek tu, nanti orang Arab tu confuse. Dia ni nak semayang, nak tidur kan? Betul. Tu sebab kita tengok yang lengan pendek, yang jubah labuh tu kan, yang siap ada benang-benang, bulu-bulu cantik-cantik dia buat sebab untuk tidur. Kita lah kat rumah tak berbaju, tu sunnah kita. Masalah pakai kain plekat tanpa protection. Iya, tu penyakit gitu kan. Tak, contohlah kita ubahlah, betulkan sikit-sikit, makan buah tamar, ikut Nabi. Itu Nabi sayang itu sebab Nabi bagi standard yang rendah-rendah saja. Nabi dengan anak-anak macam mana? Nabi bergurau macam mana? Nabi pernah jadi kuda, anak-anak naik kat belakang Nabi. Sahabat kata, kenapa lah Rasulullah biar dia main anak cucu, dia main kepala dia tu, usik-usik kepala, usik-usik sarung kepala Nabi ni, kan? Tapi dah habis tu main tu, semua berbagi, beratur. Nabi cium dahi seorang-seorang, baru semua berlalu. Cium baru gerak, cium baru gerak semua. Nabi beritahu, man la yarham la yurham. Menangis sahabat tu. Aku sendiri pun tak pernah cium anak aku. Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi, maka dia tidak layak untuk disayangi. Sebab kita kena sayang orang, baru orang boleh sayang kita, kan? Betul. Nak pula tak lama lagi akan berlangsung satu perayaan yang besar, namanya pilihan raya. Nak ni beritahu ni, jangan gaduh-gaduh, kan? Kita ni kena sayang menyayangi satu dengan yang lain. Tentang parti orang ni pangkah lah, tapi tak usah lah bawa balik. Kalau berbual menyebabkan kita bergaduh, baik jangan. Dekat masjid, dekat taman perumahan, kat tempat kita duduk berkenuri kenara, jangan tunjukkan. Tak kisahlah siapa menang, siapa kalah. Ni kau sound dia, dah habis pelang raya. Apa perasaan kau selepas kalah ni kan? Kawan tu pandangan. Jangan macam tu. Ya? Jadi tolong jaga. Saya pesan ni sebab penyatuan masyarakat, sebab kita ni orang tunggu je nak kacau agama kita ni. Kan? Ingat, ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apa-apa pun kita tahu Nabi ni adalah contoh ikutan terbaik. Kita dalam keluarga Nabi macam mana? Bahagianya Nabi tak perlu kekayaan. Makna bukan kekayaan sebagai sandaran, tapi tak salah kaya. Tapi Nabi dah sebut. Kenapa pasal kaya ni? Sebab Nabi kata, kalau saya fikir-fikirlah, kita tengok balik, macam mana pun kita takkan kaya. Berapa baru kaya? Orang dekat Kelang Gate lain standard dia dengan Seremban, lain standard dengan Syam, lain standard dengan mungkin di kampung-kampung, mungkin lain. Itu ni kawasan bandar. Siapa masuk kaya? 500,000 kaya tak? Ada yang ngeleng kaya kan? Ada orang dapat, bila kerajaan umum semalam dengan ini umumkan bahawa bagi menghargai penjawat awam, katakan diberikan insentif kawan RM700. Ada yang bolehlah, daripada dulu 500 naik 200, kira seorang tu pula
Yang seorang tu baik tak payah, yang seorang tu pula. Yang seorang tu pula berlari pergi ke mesin ATM tu cucuk. Tak ada pun. Belum lagi, baru umum. Sebab pada dia banyak sangat tu, sebab dia dah janji nak beli kasut sekolah anak dia yang koyak-koyak tu. Dia nak beli, pada dia banyak dah, okey dah tu. Tu sebab rupa-rupanya Nabi dah pesan, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tu dalam keluarga jangan ajar anak, isteri, keluarga kita tentang kaya, tapi ajar tentang bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Contoh, anak-anak nak masuk sekolah agama, mahal. Sekolah agama dekat sini RM700 sebulan, RM500 sebulan. Gila orang dia cakap. Tak, jangan berkira bab pendidikan agama anak-anak. Sebab satu hari nanti kalau anak kita rosak akhlak, bayar 20,000 sebulan pun belum tentu boleh pulihkan akhlak dia. Tu kena ingat. Tu sebab kata bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Begitu juga Nabi pesan, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, rupanya Nabi bagi tahu juga pasal kaya. Nabi kata kalau nak jadi kaya dia apa? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah manusia yang kaya. Orang tu dah ada 20 juta dalam bank, macam nak mati kojo, tak balik rumah. Pahal tu, banyak kojo lagi. Sekarang ekonomi tengah teruk ni, dalam bank 20 juta. Kita memang cakap, kalau aku ada 20 juta tu aku relax kat rumah. Tapi time kita ada 20 juta, kita pun sama macam dia. Betul tak? Kan? Semua ni itulah kan dunia kan. Itu sebab didik anak kita betul-betul tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni memang mencabar. Kita nak halang anak kita pun tak boleh. Anak kita nak halang. Kau jangan main telefon, kau jangan main ni, kau jangan internet. Ini zaman dia. Kan? Tapi yang kita boleh guide anak kita. Bagi dia punya guideline, garis panduan. Kalau nak main handphone macam mana? Kalau ni macam mana? Website macam mana yang kau boleh tengok? Kalau tengok yang ni apa hukum dia? Bagi tahu anak daripada awal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham signal tu, saya faham. Kalau bergalih-galih sampai duduk tu, kejap melunjuk, kejap siluh, kejap menyarap kan? Menyarap tu tak tahan tu kan. Jadi saya faham tu, insya-Allah. Nampak seronok, bagus masjid ni. Sudah banyak lagi saya nak cerita, tapi mana kena panggil lagi lah ni. Macam tu. Kan? Jadi saya terima kasih banyak. Jadi mana yang tidur tu kau jodahlah. Saya tak kecil hati dia. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Kan? Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah tak boleh tidur. Mampu nak cari kan. Tapi dia kalau orang tengah tidur, baca satu doa, sagarlah dia. Pernah tak ustazah ajar kakak doa nak hilangkan untuk orang yang mendengar? Pernah tak? Tak ada. Dia ada satu doa, kalau kita baca orang tengah ngantuk pun dia akan sagar, orang tidur pun akan jaga. Doa dia senang je, wabil lahil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hilang ngantuk. Tapi saya belum baca doa tu. Wabillahil taufik, tagak tu dah habis kau, jago dia amin. Tapi saya belum baca doa. Sagar tahu. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Sudah tentu confirm uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik adalah Nabi kita. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita pelajari, ya, kita pelajari, belajar betul-betul, mendalami betul-betul dan mengamalkan. Bak kata orang, kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. So kita cuba amalkan, kan? Dan begitu juga cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir walaupun sikit, kita kembangkanlah menjadi intan. Mudah-mudahan berjaya, ya. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan, kalau dia silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang di laut, sampan kelok budi ke tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung. Terima kasih banyak. Jadi yang baik datang dari Allah SWT, kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.